Mogok adalah salah satu bentuk tindakan perusahaan oleh buruh untuk menuntut hak dan keperluan mereka di tempat kerja. Sehubungan dengan itu, seluruh dunia telah menyediakan peruntukan khas kepada buruh bagi melakukan mogok dengan kaedah yang tepat. Sememangnya pengaruh mogok boleh meningkatkan kesedaran tentang isu pekerja, iaitu tentang isu yang berkaitan dengan keadaan di tempat kerja, gaji, perlindungan untuk pekerja dan hak pekerja. Mogok ini sering menjadi cara menarik perhatian orang ramai dan media terhadap isu ini. Dalam situasi mogok ini, pekerja yang terlibat secara aktif dalam tindakan itu boleh memahami secara langsung ketidakpuasan hati mereka dengan suasana kerja yang tidak mencukupi, gaji yang rendah atau perlindungan pekerja hanya dipandang sebelah mata sahaja. Dengan peningkatan kesedaran tentang isu pekerja ini, Kesatuan Sekerja boleh mengukuhkan tuntutan mereka untuk perubahan yang lebih baik. Contohnya, Kesatuan Sekerja ini boleh menuntut untuk memperjuangkan kenaikan gaji, suasana di tempat kerja yang lebih baik, penguatkuasaan hak pekerja atau bahkan perubahan dalam dasar buruh. Kesedaran yang lebih tinggi juga memberi inspirasi kepada pekerja lain untuk menyertai Kesatuan Sekerja dan menjadi lebih aktif dalam memperjuangkan hak mereka sebagai pekerja. Kewujudan konflik perusahaan juga merupakan salah satu pengaruh mogok terhadap perkembangan Kesatuan Sekerja di Malaysia. Mogok ini boleh menimbulkan konflik antara Kesatuan Sekerja dengan majikan atau kerajaan. Konflik seperti ini boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan Kesatuan Sekerja dan merosakkan hubungan antara pekerja dan pihak berkaitan. Contohnya, terjadi pembahagian dalam perhubungan industri, iaitu berlaku konflik yang berlarutan boleh memperdalam jurang antara pekerja dan majikan. Ini boleh menjejaskan hubungan industri yang sihat dan menghalang kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua-dua pihak. Seterusnya, berlaku penamatan pekerjaan iaitu di mana konflik ini tidak dapat diselesaikan sehingga menyebabkan penamatan pekerjaan atau tindakan undang-undang lain. Majikan boleh mengambil langkah untuk menggantikan pekerja yang mogok atau mengambil tindakan undang-undang terhadap Kesatuan Sekerja. Perkara ini boleh memudaratkan pekerja individu dan melemahkan kedudukan kesatuan. Seterusnya yang mempengaruhi mogok terhadap perkembangan Kesatuan Sekerja iaitu memindah perundangan yang sedia ada. Disebabkan oleh kejadian mogok yang berlaku di Malaysia, iaitu dengan mengambil contoh kes seperti rangkaian mogok tahun 1947 hingga 1948 yang dilakukan pada tempoh tersebut merupakan tertinggi dalam sejarah kewujudan mogok di Malaysia, dengan mencatatkan sebanyak 291 kes pada tahun 1947 dan 181 kes pada tahun 1948 yang mana melibatkan sektor pekerja peladangan getah. Menurut Kamarudin 1992 dalam Ahmad 2018, mogok yang berlaku ini mempunyai kaitan dengan kegiatan Pan Malaya Federation Trade Union. Dan kesan daripada itu, pihak kerajaan telah menguatkuasakan Undang-Undang Darurat pada 16 hari bulan Jun 1948 diikuti dengan pindaan Undang-Undang Kesatuan Sekerja. Selain itu, mewujudkan kesepaduan solidariti. Hal ini dikatakan dengan mengambil kes mogok pekerja kereta api pada tahun 1962 yang mana ia bertujuan bagi menuntut bayaran upah secara bulanan dan diiktiraf sebagai kaki tangan kerajaan. Perkara ini telah mendorong kepada semangat kesepaduan dalam pergerakan kerja serta membuktikan bahawa tindakan industri yang dibuat dengan terancang mampu menghasilkan keputusan yang menyebelahi keputusan Kesatuan Sekerja. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Pengaruh mogok terhadap Kesatuan Sekerja di Malaysia. Yang pertama, dapat meningkatkan keahlian Kesatuan Sekerja. Mogok boleh meningkatkan kesedaran kesatuan dan matlamatnya. Apabila pekerja melakukan mogok, mereka pada dasarnya meletakkan pekerjaan mereka dalam talian untuk memperjuangkan keadaan kerja atau gaji yang lebih baik. Yang kedua, mogok boleh membawa pada hasil yang positif untuk pekerja. Dalam sesetengah kes, mogok boleh menyebabkan pekerja memenangi konsesi daripada majikan mereka, seperti gaji yang lebih tinggi, faedah yang lebih baik atau keadaan kerja yang lebih baik.
Secara keseluruhannya, mogok boleh menjadi alat yang berkuasa untuk meningkatkan keahlian kesatuan. Apabila pekerja melakukan mogok, mereka bukan sahaja berjuang untuk keadaan kerja yang lebih baik, mereka juga berjuang untuk masa depan kesatuan sekerja. Pengaruh mogok terhadap kesatuan sekerja di Malaysia dapat juga menambahkan kuasa tawar-menawar di Malaysia dikukuhkan. Mogok boleh membubuhkan kuasa tawar-menawar kesatuan sekerja kerana majikan lebih cenderung untuk berunding dengan kesatuan sekerja apabila mereka tahu bahawa pekerja bersedia untuk mogok. Seterusnya, mogok boleh meningkatkan kesedaran orang ramai tentang tuntutan pekerja yang boleh memberi tekanan kepada majikan untuk membuat konsesi. Mogok boleh mengukuhkan kuasa tawar-menawar kerana apabila pekerja melakukan mogok, mereka pada asalnya menahan buruh mereka daripada majikan. Ini boleh menyebabkan kerugian kewangan yang besar kepada majikan kerana mereka mungkin perlu membayar lebih masa kepada pekerja gantian atau bahkan menutup pengeluaran sama sekali. Ini boleh memberi kesatuan kelebihan yang ketara dalam tawar-menawar kerana majikan mungkin lebih bersedia untuk membuat konsesi untuk mendapatkan pekerja kembali bekerja. Di samping itu, mogok boleh meningkatkan kesedaran orang ramai tentang tuntutan pekerja yang boleh memberi tekanan kepada majikan untuk membuat konsesi. Sebagai contoh, mogok guru 2018 di Los Angeles mendapat liputan meluas oleh media dan dianggarkan bahawa mogok itu menyebabkan bandar Los Angeles kehilangan hasil lebih 1 bilion. Tekanan daripada orang ramai ini boleh menyukarkan majikan untuk berdiri teguh dalam kedudukan mereka. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana mogok telah digunakan untuk mengukuhkan kuasa tawar-menawar. Mogok boleh menjadi alat yang berkuasa untuk pekerja, tapi ia hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir. Apabila digunakan dengan betul, mogok boleh membantu pekerja memenangi gaji, faedah, keadaan kerja yang lebih baik. Sekian. Mogok sebagai salah satu bentuk tindakan industri menggambarkan konflik kelas yang tercetus antara pihak majikan dan buruh dalam sesebuah pertikaian perusahaan. Pihak kerajaan akan campur tangan sebagai pihak ketiga untuk menyediakan jalan penyelesaian yang sesuai sekiranya sesuatu pertikaian menemui deadlock. Peranan pihak kerajaan boleh-bolehnya adalah untuk memastikan bahawa kebajikan buruh dan kepentingan majikan dapat dipelihara agar pembangunan negara dapat dilakukan. Namun begitu, tindakan tersebut menyebabkan perubahan dalam pertikaian perusahaan yang lebih berbentuk individu seperti pembuangan buruh.